disebutkan rahsia. Kalau umat itu dia ada benda tu, dia tak akan hancur, tak akan hilang, tak akan lenyap. Tapi kerana tak ada benda tu, maka dia lenyap, dihapuskan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang menjadi penawar, yang menyebabkan tak jadi sesuatu bangsa itu dimusnahkan, dibinasakan, ada di dalam surah Hud. Di dalam surah ini terdapat seruan para nabi kepada umat masing-masing supaya mereka bertaubat dan beristighfar, supaya mereka terhindar daripada kemurkaan Allah. Ini benda yang menyebabkan sesuatu umat tu, kalau dia buat gini, dia akan terhindar daripada dimusnahkan, dibinasakan. Kaum Nabi Yunus tidak dibinasakan Allah SWT. Kenapa? Kerana dia beriman. Bermakna dia bertaubat, dia meninggalkan, dia beristighfar, meninggalkan sifat kufur dan melampau mereka itu. Bila tinggal itu, Allah SWT selamat, jadi tak jadilah dibinasakan. Itulah yang menghindarkan sesuatu kaum daripada dibinasakan. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Yang kita maksudkan, dia ada benda ni. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Ani istighfar. Istighfar dan taubat menghindarkan sesuatu umat itu daripada dibinasakan. Ini rahsia dia. Rahsia sesuatu umat itu tidak dihancurkan oleh Allah bila mereka kembali. Ini adalah sunnatullah. Ini adalah sunnatullah. Dan istighfar, taubat yang dimaksudkan di sini bukan sahaja individu, anggota masyarakat tu, orang perseorangan dalam masyarakat tu, tetapi kerajaan juga, pembesar-pembesar juga, pegawai-pegawai kerajaan juga yang menjaga negara tu, dia kena beristighfar dan bertaubat juga. Kalau tidak, boleh jadi hancur, boleh jadi jatuh, musnah sesuatu bangsa, sesuatu umat itu. Inilah maknanya istighfar. Siapa dia? Perdana Menteri kena istighfar, kena bertaubat. Siapa lagi? Raja kena beristighfar, kena bertaubat. Siapa lagi? Panglima perang kena bertaubat. Siapa lagi? Menteri-menteri dan orang-orang besar, orang-orang yang penting dalam negara, mereka juga kena bertaubat. Ini orang panggil istighfar dan taubat ijtima'i, bukan infiradi. Kalau kita seorang astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, aku bertaubat, kita sajalah yang selesai, kita saja. Sebab taubat tu apa maknanya, kita faham dah kan. Taubat tu maknanya berhenti, menyesal dan berazam tak mau buat dah benda. Kalau kita saja, apa yang benda sangat yang kita buatnya, yang melibatkan masyarakat ni semua, orang-orang besar, orang-orang penting tu, kalau mereka tidak berubah, tidak insaf, maka sesebuah negara boleh hancur, boleh bertukar kerajaan. Tukar, itulah istibdal. Itulah orang panggil sunnah istibdal, sunnah ihlak. Kalau tidak binasa pun tukar, dia akan jadi bertukarlah kerajaan itu. Benda ni kena sedar semua. Jangan orang perseorangan saja taubat ini, bukan itu maksudnya. Sebab ia terlibat dalam menyebabkan kebinasaan kaum dan umat-umat yang lalu tu kerana pemimpin-pemimpin dia lah, ketua-ketua negara dia tu. Kerana umum jenayah ataupun penyelewengan yang berlaku dalam masyarakat tu kerana Allah SWT sendiri kata, kalau buat begini, yumatti'kum mata'an hasanah, Allah SWT akan memberi peluang padamu menikmati hidup lagi. Wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah, dan Allah SWT akan mengurniakan kelebihan pada orang-orang yang mempunyai kelebihan. Dia akan jadi begitu. Maknanya kita contohlah Malaysia. Malaysia ni sejak bila wujud, dia ada permulaan seperti orang juga. Mula-mula lahir tahun berapa? Malaysia ni lahir tahun berapa? Gitulah. Kalau kita kata nak ambil kira merdeka 1957, lepas tu bila Malaysia ni akan lenyap, tak akan ada peta ni jadi berubah jadi nama lain. Bila? Tak tahu kan? Tak tahu. Tapi
Kalau buat benda-benda ni seperti yang dibuat oleh kaum Nuh, kaum Hud, kaum Syuaib, kaum Lut, kaum Saleh, kaum Musa, dia akan jadi sama, akan hancur lah juga. Cuma bila kita tak tahu. Kau punah, semakin rosak, mana cepat, semakin cepatlah musnah bangsa tu. Tetapi katakanlah Malaysia ni kira-kiranya pada 2050, katakanlah setakat tu ya asalnya ia boleh bertahan. Lepas tu dia boleh hilang dengan adanya sebab-sebab tertentu, kecuali kalau ni lah, wa anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Kalau ada ni, boleh jadi Allah SWT panjangkan lagi umur dia, seperti ajal seseorang manusia lah, ajal ataupun takdir. Macam kita sebut tadi, umur seseorang lah dalam takdir, dalam qada Allah ada dua, qada mubram, satu lagi qada muallaq. Qada mubram ni maknanya Allah SWT sudah tetap dah, macam mana-mana buat pun dia tak berubah dah. Kalau katakanlah kita ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah mati besok, tak boleh lari, tetap. Itu qada mubram orang panggil. Satu lagi qada muallaq. Qada muallaq ni Allah SWT gantungkan ketentuan dia tu dengan sesuatu yang lain. Katakanlah dia ni mati besok, tapi ada tapi, jika dia buat begini-begini, maka umur dia akan dipanjangkan lagi untuk beberapa ketika yang dikehendaki Allah lah, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Kita sudah jumpa dah cerita falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus, kan akhirnya famatta'nahum ilahin, supaya yumatti'kum mata'an hasanah. Famatta'nahum ilahin, bila dia bertaubat, bila dia insaf, bila dia kembali kepada Islam, Allah SWT tidak binasakan mereka. Sebaliknya umur bangsa mereka, umat mereka itu dipanjangkan lagi untuk satu ketika yang lain. Dia akan binasa juga, semua binasa juga, cuma dipanjangkan. Adalah sebab-sebab lain pula tu, tapi tidak pada masa tu. Begitulah juga dengan Malaysia ke mana-mana negara lah, sama. Caranya Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur bangsa tu apabila bangsa itu secara ijtimai, secara jama'i bertaubat dan insaf. Katakanlah pemerintah insaf, dulu dia rasuah, lepas tu dia tak mahu rasuah, dia memerangi rasuah. Kalau orang kafir pembuat benda tu, dia akan berjaya, dia akan selamat. Orang Islam pun yang kata taubat tu, kalau hak pemerintah ni apa benda taubat daripada apa benda? Daripada benda-benda tu lah. Taubat, berhenti terus, menyesal kerana telah buat benda tu dan berazam untuk tidak buat lagi. Katakanlah begitu. Sikap pilih kasih pemerintah, ataupun orang kata amalan nepotisme, kroni, mengutamakan kroni, taubat, berhenti daripada benda tu. Bangsa mana-mana pun dalam dunia, bangsa mana-mana pun dia akan jadi semakin elok. Pada kita orang Islam ni, dia ada unsur dalaman, dia bukan sekadar luar tu saja. Insaf sungguh dan berasa bersalah sebab benda tu memang berdosa, jadi kita rasa bersalah lalu kita tinggalkan. Itu adalah jaminan untuk sesuatu bangsa itu umurnya panjang lagi daripada asal, daripada sepatutnya kena binasa dah, tapi boleh jadi tidak binasa. Inilah rahsia dia. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Kamu akan kami berikan nikmat, kami akan biarkan kamu hidup lagi hingga ke suatu ketika yang telah ditetapkan. Waktu yang tu Allah saja yang tahu. Kita akan dapat nikmat. Kalau tidak, kita akan huru-hara, kita akan berpecah, kita akan macam-macam lah dibuat. Jadi itu satu negara, satu masyarakat pun sama lah. Misalnya kita tengok dulu masyarakat Islam Kemboja, bagaimana mereka diburu, ditindas,
maknanya itu dikira penghapusan etnik lah. Sampai ke peringkat tu, kenapa berlaku gitu? Dia ada, itu sunnatullah. Kita kena faham sunnatullah, kenapa berlaku gitu. Kita kena kaji. Itulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dijaga benda apa yang boleh merosakkan kita, benda apa yang boleh membawa kita kepada kejayaan, kita kena jaga benda tu. Itulah orang yang bertakwa. Dia tidak ada benda tu lah tu. Kemudian kita tengok di Bosnia dulu, kemudian kita tengok di sekarang ni Rohingya, sama. Itu masyarakat. Kalau negara pun macam tu juga, negara pun macam tu juga. Dan kalau masyarakat ni baik, tak ada benda-benda yang dosa tu, benda-benda maksiat, tidak ada jinayah kemasyarakatan, tak ada, maka sebuah negara, satu umat tu kita boleh lihat wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Pada ketika itu orang yang ada keistimewaannya akan dihargai. Tidak sebagaimana dalam masyarakat yang teruk, masyarakat yang rosak, yang hanya tahu anak beranak dia saja, kroni dia saja yang dapat, walaupun tak ada kelebihan pun diberikan kelebihan. Ni Allah SWT sebut, kalau pemerintah tu bagus, cuba tengoklah orang kafir pun kalau dia buat betul macam ni, dia akan jadi gitu, akan dapat. Orang yang ada keistimewaan, ada kelebihan apa, dia akan dapat, dia akan dihargai kelebihan dan keistimewaan dia. Tapi dalam masyarakat yang rosak, walaupun nama atas nama negara Islam sekalipun, tidak ada jaminan tu, tak ada jaminan tu. Cuba ni, cuba kita tengok benda ni. Ini bukan untuk orang perseorangan ni, untuk satu masyarakat, satu bangsa, satu umat.